Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid di Malaysia. Apa khabar hari ini? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat ya. Okey, untuk video kali ini kita akan sambung kepada subtopik ubahan tercantum. Ubahan tercantum adalah satu ubahan langsung dengan keadaan satu pemboleh ubah berubah sebagai hasil darab dua atau lebih pemboleh ubah yang lain. Sebelum ini, kita dah tahu tentang Y berubah secara langsung dengan X hanya melibatkan dua pemboleh ubah iaitu Y dan X sahaja. So, sekarang ni kita akan lihat ubahan langsung yang melibatkan lebih daripada dua pemboleh ubah yang lain dan melibatkan operasi pendaraban. Okay, so sekarang ni cikgu akan paparkan contoh soalan untuk kita belajar menulis hubungan dalam bentuk simbol dan persamaan bagi contoh untuk ubahan tercantum. Diberi P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa 2R. Bila nampak perkataan berubah, terus tulis sebagai ikan dan perkataan dan mewakili operasi darab. So, kita akan mula menulis dalam bentuk simbol. P di depan, Q bersebelahan dengan ikan dan darabkan dengan punca kuasa 2R. Kemudian bila nampak ikan, kita akan buat sama dengan K. P letak di depan, Q darab ataupun kita terus tuliskan sebagai punca kuasa 2R. Selesai. Kita dah tahu cara untuk menulis hubungan dalam bentuk simbol dan juga persamaan. So, sekarang ni cikgu akan beri pula awak contoh untuk menyelesaikan soalan yang berformatkan SPM. Kita tengok contoh yang pertama. Berdasarkan soalan yang pertama diberi bahawa X ikan, Y kuasa 2Z. Ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z jika X bersamaan dengan 6 apabila Y sama dengan 3 dan Z bersamaan dengan 5. Okey, so first kali ikan kita terus tukarkan kepada sama dengan K, Y kuasa 2Z dan kita terus masukkan nilai X 6 bersamaan dengan K 3 kuasa 2 darabkan dengan 5 dan sekarang kita akan jadikan K sorang-sorang didarabkan dengan 3 kuasa 2 darab 5 kita akan dapat 45. K sorang-sorang 45 akan dipindahkan ke belah kiri menjadi operasi bahagi. So, kita akan dapat K bersamaan dengan 6 bahagi 45 dan jawapan akhir K bersamaan dengan, tekan kalkulator, 6 bahagi 45 kita akan dapat 0.133 dan cara untuk menukarkan kepada pecahan tekan A, B per C. So, kita akan dapat 2/15. So, kita tulis jawapan akhir K bersamaan dengan 2/15. Seterusnya, cikgu akan ajar awak teknik menekan kalkulator untuk mendapatkan jawapan akhir tanpa perlu buat jalan kerja. Tujuan dia untuk cek jawapan sama ada jawapan yang awak peroleh itu betul ataupun tidak. So, keluarkan kalkulator, kita akan type 6 sama dengan X mewakili K, darabkan dengan 3 kuasa 2 darabkan dengan 5. Kemudian kita akan tekan shift calculate sebanyak 2 kali. Okay, so kita akan dapat jawapan dalam bentuk pecahan 0.13333 dan bila nak tukar kepada pecahan kita hanya perlu tekan A, B per C. So, kita akan dapat 2/15 iaitu sama dengan jawapan kita dapat tadi dan tulis balik persamaan X bersamaan dengan 2/15 Y kuasa 2 Z. Selesai. So, sekarang ni kita akan tengok contoh yang kedua. Diberi 3 kuantiti S, T dan U berubah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di sebelah. Diberi bahawa S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U. Hitung nilai X dan nilai Y.
Seperti biasa, langkah pertama untuk kita selesaikan soalan ubahan adalah menulis persamaan dalam bentuk simbol dan juga persamaan. Okey, berdasarkan pernyataan, diberi bahawa S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U. So, yang pertama, bila nampak perkataan berubah, kita akan buat ikan di atas dia. Dan bila kita nampak perkataan dan mewakili operasi darab, dan kita akan terus tuliskan, okey, punca kuasa 3U sebagai punca kuasa 3U dalam bentuk simbol. Okey, so sekarang ni kita akan tulis ubahan dalam bentuk simbol dan juga persamaan. S, ikan, T, darab, punca kuasa 3U. Dan bila kita nampak ikan, kita akan terus tulis sama dengan K, T, U punca kuasa 3. Dan jangan lupa S di depan. Okey, berdasarkan jadual, kita akan nampak ada satu kolom yang pertama lengkap dengan nilai untuk S, T dan juga U. So, kita akan guna nilai itu untuk mencari nilai K. Masukkan nilai S 6 sama dengan K darab 0.8 darabkan dengan punca kuasa 3 27. Dan kita tinggalkan K sorang-sorang. Okay, first kali kita akan buat dulu operasi darab untuk yang belakang. So, kita akan dapat 6 bersama dengan K darab 2.4 dan K sorang-sorang 2.4 pindah ke belakang jadi operasi bahagi. So, kita akan dapat K bersamaan dengan 6 bahagi 2.4 bersamaan dengan 2.5. So, berdasarkan persamaan, kita ada S bersamaan dengan 2.5 T punca kuasa 3U. Kita mula mencari nilai X. X bersamaan dengan 2.5 darabkan dengan 1.2 darabkan dengan punca kuasa 3 untuk 125. Kita akan mula menekan kalkulator. So, kita tekan 2.5 darabkan dengan 1.2 dan darabkan dengan punca kuasa 3 untuk 125. Dan kita akan dapat jawapan X bersamaan dengan 15. Selesai untuk mencari nilai X. Penyelesaian untuk mencari nilai Y, kita akan tulis semula persamaan yang kita dapat tadi. So, kita ada S bersamaan dengan 2.5 T punca kuasa 3U. Dan kita akan gantikan nilai S50 bersamaan dengan 2.5 darabkan dengan 40 darabkan dengan punca kuasa 3Y. Dan kita nak Y sorang-sorang. Sebelum kita mulakan operasi pindah, kita boleh darabkan dulu 2.5 dan 40. Kita akan dapat jawapan 100. Dan bila kita nak Y sorang-sorang, 100 pindah ke belah kiri. So, kita akan dapat operasi bahagi. So, kita akan dapat punca kuasa 3Y bersamaan dengan 50 bahagi 100. So, kita akan mula tinggalkan Y sorang-sorang. Kita akan pindahkan punca kuasa 3. Pindah ke sebelah menjadi kuasa 3. So, kita akan dapat Y bersamaan dengan 0.5 kuasa 3. Tekan kalkulator. Cikgu akan mulakan dengan operasi bahagi dulu. 50 bahagi 100. So, kita akan dapat 0.5. Dan terus tekan kuasa 3. Okey, kita akan terus dapat answer kuasa 3 membawa masuk 0.5 kuasa 3 dan dapat jawapan akhir 0.125. Selesai.
So sekarang ni cikgu akan rumuskan semula 3 langkah untuk penyelesaian ubahan langsung. Bila nampak perkataan berubah, terus ubahkan kepada ikan dan ikan kita tukarkan kepada sama dengan K dan akhir sekali kita jalankan operasi darab dan bahagi untuk mencari nilai K. Akhir kata daripada cikgu seperti biasa, jangan lupa buat latihan bab kata pepatah, setumpul-tumpul belakang parang, jika diasah insya-Allah akan tajam juga. Saya Cikgu Farina di Brainet.my. Moga kita berjumpa lagi untuk bab yang akan datang. Terima kasih. Bye bye.